Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini. Pada 4 Februari 2025, dunia dikejutkan dengan kenyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mencadangkan untuk mengambil alih dan membangunkan semula semenanjung Gaza. Dalam kenyataannya yang penuh kontroversi, Trump telah mengusulkan pemindahan hampir 2 juta penduduk Palestina dari Gaza ke negara-negara Arab jiran dan mengubah Gaza menjadi Rivera Timur Tengah. Menurut Trump, Amerika Serikat akan bertanggung jawab untuk membersihkan kawasan tersebut daripada sisa-sisa perperangan, termasuklah bom yang tidak meletup dan bangunan yang musnah, serta membangunkan infrastruktur baru yang akan menarik pelaburan dan pelancongan. Namun cadangan ini menimbulkan reaksi yang sangat negatif di kalangan pelbagai pihak, termasuklah negara-negara Arab, pembangkang di Malaysia, dan banyak pihak lain lagi. Perdana Menteri Malaysia pula Anwar Ibrahim ketika diminta untuk memberi komen mengenai rancangan ini, mengakui bahwa kerajaan Malaysia perlu mengkaji terlebih dahulu kenyataan tersebut sebelum memberikan pandangan rasmi. Beliau menyatakan bahwa pendirian Malaysia mengenai perjuangan Palestina tidak berubah dan selaras dengan negara-negara Islam yang lain. Ini menunjukkan bahwa Malaysia tetap teguh menyokong hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri, meskipun masih belum memberi respons rasmi terhadap cadangan Trump. Sebagai reaksi terhadap kenyataan Trump, Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad Hassan, segera menyifatkan cadangan tersebut sebagai gila. Reaksi keras ini turut disusuli oleh Perikatan Nasional yang mendesak agar sidang khas Dewan Rakyat diadakan untuk membincangkan rancangan kontroversial ini. Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, ahli Parlimen Machang, menekankan bahwa Malaysia perlu memutuskan hubungan dengan entiti yang menyokong Israel seperti syarikat yang dimiliki oleh BlackRock yang terlibat dalam penswastaan Malaysia Airports Holding ataupun MAHB. Ia adalah sebahagian daripada tekanan yang dikenakan oleh pembangkang terhadap kerajaan Anwar untuk mengambil tindakan yang lebih tegas. Sementara itu, negara-negara seperti Arab Saudi telah memberikan reaksi yang jelas terhadap cadangan Trump, dengan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan penolakan terhadap segala bentuk pencabulan terhadap hak sah rakyat Palestina. Arab Saudi menegaskan bahwa mereka tidak akan menyokong sebarang usaha untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka, yang mana dianggap sebagai pelanggaran undang-undang antarabangsa. Penolakan ini adalah sebahagian daripada solidariti negara-negara Islam yang menegaskan bahwa penyelesaian terhadap isu Palestina perlu berdasarkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia, bukan berdasarkan pemindahan paksa dan penindasan. Rancangan Trump untuk mengambil alih Gaza tidak hanya disangkal oleh negara-negara Islam, tetapi juga mendapat kecaman dari pelbagai pihak di seluruh dunia. Walaupun Trump menganggap bahwa proyek pembangunan semula Gaza ini akan menjadi peluang lebih besar bagi Amerika Serikat untuk menunjukkan kepimpinan global, banyak pihak yang mempertikaikan motif di sebalik cadangan tersebut. Adakah ini benar-benar untuk membantu membangunkan Gaza yang telah musnah akibat perperangan, atau adakah terdapat agenda tersembunyi untuk mengawal wilayah tersebut dan menguatkan pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah? Dalam konteks ini, banyak negara mempertanyakan legitimasi cadangan Trump dan kebimbangan terhadap kemungkinan pencabulan terhadap kedaulatan Palestina. Gaza yang telah lama menjadi pusat konflik antara Palestina dan Israel kini berhadapan dengan ancaman baru, bukan sahaja dari serangan Israel, tetapi juga daripada rancangan yang dilihat sebagai percubaan untuk mengubah status wilayah tersebut. Jika Amerika Serikat benar-benar mengambil alih Gaza, ia akan menjadi satu bentuk penjajahan modern yang melanggar hak rakyat Palestina untuk bebas dan menentukan masa depan mereka. Dalam perkembangan yang lain,
Anwar Ibrahim turut membuat kenyataan bahwa Malaysia akan aktif terlibat dalam usaha pemulihan Gaza dengan menyatakan bahwa negara ini akan membantu dalam usaha membangunkan semula wilayah tersebut selepas gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Malaysia telah menunjukkan solidariti yang kuat terhadap Palestina selama ini dan ini tidak berubah meskipun ada tekanan dari pelbagai pihak termasuklah pembangkang untuk mengambil tindakan tegas terhadap cadangan Trump. Namun reaksi rakyat Malaysia terhadap isu ini adalah pelbagai. Sesetengah pihak menyokong kerajaan untuk terus mengekalkan pendirian penyokongan Palestina dan menentang cadangan Trump. Mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk Malaysia menunjukkan ketegasan dalam menyuarakan hak Palestina di peringkat antarabangsa. Di sisi lain, ada juga yang menyatakan kebimbangan mengenai hubungan Malaysia dengan negara-negara besar, terutamanya Amerika Syarikat. Adakah Malaysia akan menghadapi tekanan politik dan ekonomi jika memilih untuk menentang rancangan Trump secara terbuka? Bagaimana jika hubungan diplomatik Malaysia dengan Amerika Syarikat terjejas akibat pendirian yang lebih keras terhadap isu ini? Selain itu, persoalan yang lebih besar yang timbul adalah mengenai ketidakstabilan yang mungkin ditimbulkan oleh cadangan Trump di seluruh rantau Timur Tengah. Gaza adalah pusat konflik yang telah wujud selama beberapa dekad dan sebarang usaha untuk mengubah status wilayah tersebut berisiko untuk mencetuskan lebih banyak keganasan dan ketegangan. Pemindahan berjuta-juta rakyat Palestina dari tanah air mereka akan mencetuskan kebangkitan kebencian yang lebih besar bukan sahaja di Gaza tetapi di seluruh dunia Arab. Dengan keadaan yang semakin tegang di Timur Tengah, tindakan yang salah boleh mempengaruhi kestabilan politik di rantau ini dan juga di seluruh dunia. Dalam konteks ini, satu lagi persoalan yang perlu dipertimbangkan adalah peranan negara-negara besar dalam mempengaruhi keputusan-keputusan global. Apa yang boleh dilakukan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB dan negara-negara lain untuk menghentikan rancangan Trump jika ia terus mendapat sokongan dari pihak-pihak tertentu? Adakah PBB akan campur tangan atau hanya membiarkan perkara ini berlarutan? Sejauh manakah kuasa diplomatik dan ekonomi negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, dan negara-negara Eropa akan memberi kesan terhadap keputusan Amerika Serikat? Dari perspektif Malaysia pula, persoalan terbesar adalah bagaimana negara ini dapat mengekalkan prinsip sokongan terhadap Palestina tanpa menjejaskan kepentingan domestik dan hubungan diplomatik dengan negara besar. Pendirian yang jelas dan berani mungkin mendapat sokongan dari rakyat yang menginginkan Malaysia memainkan peranan lebih besar dalam isu Palestina. Tetapi ia juga boleh menambah ketegangan dengan negara-negara besar seperti Amerika Syarikat. Pendirian Anwar Ibrahim yang berhati-hati dalam menangani cadangan ini jelas menunjukkan bahwa kerajaan Malaysia ingin memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak memberi kesan negatif terhadap kedudukan negara di peringkat antarabangsa. Namun, dengan peningkatan tekanan dari pihak pembangkang dan masyarakat, adalah penting bagi Malaysia untuk memberikan respons yang lebih tegas terhadap apa yang kini menjadi satu daripada isu global yang paling sensitif. Apakah langkah seterusnya bagi Malaysia? Adakah kerajaan akan terus mengkaji atau akan mengambil pendirian yang lebih jelas dalam masa terdekat? Sebagai negara yang telah lama menjadi suara bagi negara-negara Islam, adakah Malaysia akan terus menunjukkan solidariti yang kuat terhadap rakyat Palestina dan menentang rancangan Trump? Atau adakah memilih untuk mengutamakan kepentingan diplomatik dengan negara-negara besar seperti Amerika Syarikat? Sertai perbincangan kami di bawah di ruangan komen dan berikan pendapat Anda, ulaskan pendapat Anda tentang bagaimana dunia harus bertindak terhadap cadangan yang penuh dengan kontroversi ini. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk berikan like, komen, dan subscribe kepada Karens VMY untuk lebih banyak video menarik di masa hadapan. Sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua.